Assalamualaikum, Salam sejahtera dan salam kekeluargaan. Saya Nur Hafizah Abdul Hakim. Dan saya Putri Rezeki Aisyah-Ari. Jadi hari ini kita nak sembang-sembang santai sikit lah berkaitan dengan kanak-kanak dan gadget. Jadi sebelum tu kita nak tanyalah apa khabar tuan-tuan, puan-puan dan para penonton yang berada di rumah ataupun di mana-mana saja yang mendengarkan ataupun yang menonton live ni. Esok cuti Fiza. Betul. Nampaknya ramai yang tak sabar-sabar dah nak bercuti sempena Hari Malaysia esok 16 September. Mungkin dah ada yang ambil half day dah pukul kobar dah nak balik ni kan dah 10.30 dah tengok timing ni Fiza. Betul. Okey. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang berada bersama-sama dengan kami dapat dengar ke dengan kami dengan jelas? Boleh komen dekat ruangan komen betul? Facebook tu. Kalau boleh dengar dengan jelas, dapat tengok kami dengan orang kata okey semua, bolehlah komen di ruangan chat. Boleh dengar ataupun beri apa-apa emoji. Okey, sambil-sambil tu bolehlah tuan-tuan, puan-puan sharekan link live ni, kongsi bersama pada rakan-rakan, pada saudara. Supaya dapat kita sama-sama kongsi ilmu pada hari ni. Kongsikan apa yang kita nak bincangkan pada hari ni. Okay Fiza, kita nak bincang apa hari ni? Hari ni kita akan membincangkan ataupun fokus kepada kelebihan, keburukan serta tips-tips untuk memastikan anak-anak ataupun kanak-kanak menggunakan gadget dengan selamat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tunggulah sampai akhir. Kita ada tips yang menarik juga ni hari ni. InsyaAllah kita akan kongsikan pada hujung slide nanti. Okey, kita nak cakap pasal kanak-kanak dan gadget. Tapi kita mesti nak tahu umur kanak-kanak ni daripada berapa dikategorikan sebagai kanak-kanak. Kalau setahu saya lah dan mungkin ramai orang, kanak-kanak ni tadika sehingga sekolah rendah saja. Sekolah menengah tu kita dah panggil dia remaja. Tapi betul ke fakta tu Fiza? Sebenarnya ramai, bukan ramai lah, semua segelintir masyarakat salah faham dengan perkara ni. Sebab apa? Dalam Akta Kanak-Kanak 2001, kanak-kanak merupakan individu yang berumur 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah? Ya, 18 tahun ke bawah. Jadinya individu yang berumur 18 tahun ke bawah ni adalah dikategorikan sebagai kanak-kanak. Kini 18 tahun ke atas baru kita kategorikan sebagai remaja. Betul. Okey, kita dah tahu pasal umur kanak-kanak Fiza. Kita nak tahu pula apa tu maksud gadget. Takkan handphone tu je gadget. Mesti ada luas lain kan? Jadi gadget ni merupakan satu peranti ataupun medium yang akan berhubung dengan internet. Seperti apa? Seperti macam Putri katakan tadi, telefon bimbit, kemudian tablet, komputer dan kamera pun dikategorikan sebagai gadget. Jadi meluaslah kalau kita cari lebih lanjut. Banyak sebenarnya gadget ni bukan sekadar handphone saja. Betul. Jadi Putri, kalau kita tengokkan zaman sekarang ni kan, memang ramai kanak-kanak yang ada gadget sendiri. Tak seperti kita dululah. Kalau kita dulu memang kita akan pinjam ibu dan bapa punya gadget kan, punya handphone. Tapi itu pun boleh main game je Fiza, game ular, game tu kan. Tak ada zaman zaman kanak-kanak kita dulu kan, sangat berbeza dengan zaman kanak-kanak sekarang. Diorang sendiri dah ada gadget mereka masing-masing. Okey. Kita nak tanyalah kan kepada Putri, apa kelebihan gadget ni kepada kanak-kanak? Okey, banyak sebenarnya kelebihan dia. Tapi kita kongsikan beberapa hari ni. Okey, antara kelebihan gadget adalah kalau kita boleh tengok dalam 2 tahun kebelakangan ni, yang paling dekat dengan kita lah, kita PKP pada Mac 2020 hari tu, Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, masa Perintah Kawalan Pergerakan tu berlaku jugalah perubahan kepada gaya pembelajaran Fiza. Daripada fizikal kepada dalam talian. Betul. Kalau dulu kita pergi sekolah pagi-pagi dah bangun, sekarang bangun-bangun tak mandi pun boleh masuk kelas. Boleh belajar, interaksi dengan cikgu dan sebagainya. Okey, apa perkaitannya dengan gadget? Okey, bila kita gaya pembelajaran kita dah bertukar kepada cara atas talian, gunakan Zoom, gunakan Google Meet apa semua, mesti perlukan peranti seperti telefon atau tablet Fiza. Jadi budak-budak sekarang semua ada benda tu. Okey, kelebihannya Fiza, sekarang dekat Play Store maupun App Store ataupun YouTube dah boleh search macam-macam perihal pendidikan. Jadi kanak-kanak sekarang lebih mudah berkembang. Search je, type je, jumpa. Dunia tanpa sepadan orang kata. Betul. Okey, kemudian boleh merangsang auditori kanak-kanak. Okey, contoh kita buka cerita lah.
si gajah dan anak rimau. Okey, so bila Contoh. kita bagi anak-anak tengok, dia akan fokus. Bila fokus boleh merangsang untuk mereka mendengar lah. Pendengaran mereka dengan baik lah. contoh, Betul. Okey. Contohnya. Kemudian kita dapat mengembangkan koordinasi mata mereka juga. So bila mereka tengok sesuatu tu mereka fokus, Fiza. Oh. Okey, tapi takkan tu je kita nak share kan. Fiza ada tambahan apa-apa? Saya nak tambah 2 lagi kelebihan penggunaan gadget ni kepada kanak-kanak. Yang seterusnya adalah boleh berhubung dengan kawan-kawan. Macam Puteri kata tadi, PKP, gaya pembelajaran dah berubah. Jadinya kanak-kanak ataupun murid-murid ni dia belajar di rumah masing-masing. Jadinya bolehlah berhubung dengan kawan-kawan mereka. Dan sekarang ni pun sekolah dah mula buka. Jadi pembelajaran sudah macam biasa, fizikal. Kalau tak datang sekolah tu kan, boleh je tanya kepada kawan-kawan dia sendiri. Ada kerja sekolah apa? Ini ada kerja sekolah apa? Cikgu ada pesan apa-apa tak? Ataupun cikgu tu sendiri yang sekarang dah buat grup Dah WhatsApp. ada grup WhatsApp mudah, cikgu yang Telegram bagi dan tahu apa sebagainya. semua. Sekarang Betul? sangat mudahlah semuanya dengan adanya gadget. Itu antara kelebihan lah. Dan kelebihan yang terakhir saya nak tambah di sini adalah menjadi sumber pembelajaran. Jadi kat sini bila dia jadi sumber pembelajaran kepada kanak-kanak tu, dia boleh meningkatkan orang kata kreativiti kanak-kanak tu. Sebab kanak-kanak boleh berimajinasi dengan orang kata lebih lah, lebih daripada sebelum-sebelum ni, contoh. Okey. Dan macam saya sendirilah, pengalaman saya di mana tombol pintu bilik saya rosak. Jadi saya pun, kita kan perempuan kan macam kurang arif dah tentang perkara macam mana nak baiki benda ni kan. Jadi saya pun apa lagi, saya buka YouTube, saya search cara-cara memasang tombol pintu. Jadi betul, saya pun sambil rujuk YouTube tu, video tu, kemudian saya pun pasang tombol pintu. Sampailah sekarang alhamdulillah boleh berfungsi dengan baik. Berjaya lah Jadi dia kiranya. menjadi sumber pembelajaran kepada kita. Bukan kepada kanak-kanak saja, kepada kita, orang tua, orang dewasa pun sama. Dewasa, remaja Betul. semua boleh tengok YouTube, buka je. Bukan sekadar ada orang kata tentang pembelajaran ABC je. Kita boleh macam-macam. Sekarang ni macam-macam. Boleh belajar memasak daripada situ, belajar bahagian-bahagian mekanik dan sebagainya. Sebab kanak-kanak ni ada minat masing-masing. Tidak semua minat belajar. Mungkin ada yang minat nak buat kek. Ada yang minat seperti IT pun dah boleh search coding-coding dekat YouTube tu. Buat-buat jadilah website. Betul. Macam-macam sekarang ni. Okey, kita nak tanya, kita dah sentuh tentang kelebihan gadget. Jadi kita nak tanyalah, apa kesan buruk penggunaan gadget ni kepada kanak-kanak? Sebenarnya kesan buruk ni banyak juga, Fiza. Tapi antaranya yang kita boleh nampak adalah kanak-kanak boleh cenderung menjadi ganas. Sebab permainan video ataupun video-video di YouTube yang ditonton tu bukan semuanya yang bagus lah. Ada juga yang cenderung ke arah keganasan. Jadi apabila anak-anak ni melihat daripada mereka kecil, di luar mereka aplikasikan perkara itu. Orang pula apply benda tu kepada kawan-kawan, adik-beradik. Kadang-kadang ada juga yang pukul-pukul mak dia. Betul. Jadi kita kena pantaulah sedikit apa yang anak-anak lihat. Kena kawal penggunaan gadget tu. Mungkin kita boleh bagi tengok YouTube Kids kat anak-anak. Boleh orang kata download ataupun install YouTube Kids tu. Kanak-kanak mungkin yang di bawah umur 6 tahun. Kalau yang dah sekolah menengah tu kita dah tak boleh nak kawal sebegitulah. Tapi daripada kecil lah melentur bulu. Biarlah dari rebung. Betul, Fiza. Okey. Kemudian kanak-kanak ni boleh terdedah kepada rosaknya sistem fizikal mereka. Kenapa tu? Sebabnya mereka duduk je kalau pegang tablet macam ni. Video 1, video 2, dah berapa minit. Ibarat kita lah sendiri yang tua-tua ni scroll TikTok 1 jam 2 jam tak perasan kan. Rasa macam sekejap je. Rupa-rupanya dah sejam 2 jam juga tu. Dah pukul 12, lepas dah penat. Okey, lepas tu ada saya baca dalam buku digital kanak-kanak oleh Cyber Security Malaysia. Mereka mengatakan ada satu fakta ni. Kanak-kanak di bawah umur 3 tahun ni, otak mereka perkembangan itu kita perlu lihatlah. Sekiranya kita bagi gadget terlebih sangat kepada mereka, Fiza, boleh mengecutkan perkembangan otak mereka. Kalau 3 tahun dah berlaku perkara sebegitu, untuk perkembangan mereka di masa depan agak kita kata bahayalah. Kalau boleh menjejaskanlah perkembangan mereka. Betul, Fiza. Okey. Seterusnya, kita nak cakap pasal satu perkara lah. Kita nak tunjuk video. Jom kita saksikan sama-sama.
Ini Nana. Seperti biasa, Nana tak sah kalau tak online. Jom tengok apa Nana buat. Wah, oh macam ni rupanya dunia maya Nana. Nampak macam gempak ni. Bila bertembung dengan rakan maya yang lain, Nana cuba bersikap cool dan peramah. Hai korang. Weh, selekeh. Perasan cantik tapi macam... Tiba-tiba ada mamat tu berlagak macam... Maksud saya bersikap kurang ajar. Nana pun apa lagi? Marahlah. Nana nak balas balik apa yang mamat tu cakap. Tapi perbuatan Nana memakan dirinya sendiri. Mereka semua berpakat untuk kenakan Nana. Panggil Nana macam-macam. Biadabnya. Nana tewas. Kata-kata mereka makan dalam betul lah. Mungkin benda ni nampak macam biasa je di internet. Tapi benda macam ni sangat menyakitkan. Nasib baik Nana ada Min. Ibu Nana yang sentiasa tahu apa nak buat. Betul kata orang kan? Ibu tahu apa yang terbaik. Buli cyber membawa pada. Mari kita bersama-sama hentikannya. Ketahui dengan siapa anak anda berinteraksi di internet. Perhatikan tanda-tanda atau perubahan sikap anak anda. Pastikan anak anda tidak memberi respon kepada sebarang komunikasi daripada pembuli cyber. Bantu mereka mengatasinya. Jangan ambil ringan gejala buli cyber. Semasa Nana sedang melayari laman sosialnya, dia ternampak apa yang kakaknya Wawa sedang buat. Kenalkan Wawa. Apa sebenarnya cerita Wawa? Tunggu untuk tahu. Okey, tuan-tuan dan puan di rumah ataupun di pejabat sekarang. Kita dah tengok video tadi tentang bully cyber. Okey, ini antara kesan buruk jugalah Fizah, Ya, bully betul. cyber ni. Jadi, mungkin ramai di luar sana tak tahu lagi tu bully cyber tu apa. Boleh Fizah terangkan sedikit? Saya memang suka kongsi definisi-definisi ni. Okey, silakan. Definisi bully cyber iaitu perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti WhatsApp, seperti di Facebook, di Instagram, TikTok, betul, macam-macam. Macam-macam aplikasi sekarang. Bully cyber ni boleh terjadi dekat semua aplikasi lah kita kata. Betul, tiada orang kata tak terhad. Contoh macam bully di sekolah, kita tahu dia berlaku di sekolah Secara dan di fizikal. dalam kalangan kanak-kanak tu, dalam kalangan pelajar. Jadi kalau bully cyber ni, kanak-kanak boleh terkena, orang dewasa pun boleh terkena. Dan apa yang paling membimbangkan di sini adalah kebanyakan mangsa ni mereka takut untuk menampilkan diri untuk mencari bantuan. Itu yang orang kata membimbangkan kita. Okey, dan boleh juga ada menjadi mangsa bully cyber dan pemangsa bully cyber. Betul. Okey, seperti Fizah katakan tadi, ini adalah satu perbuatan mengancam Fizah. Okey, jadi kita ada jenis-jenis bully cyber. Jenis-jenis bully cyber. Antaranya yang bahayalah, sexting. Kalau kita boleh tengoklah sekarang pun hati-hati ada ramai post, ada orang hantar DM kepada mereka berkaitan dengan gambar, video atau perkataan yang berunsurkan seksual. Okey, ini bahaya kalau kita tak pantau DM kanak-kanak. Betul. Okay, sebab kita tak tahu, mungkin kanak-kanak respon sebab dia tidak tahu perkara itu. Kayaknya kalau yang ada sekolah menengah ni dah boleh berfikir perkara itu salah. Tapi kanak-kanak ni memang perlu ada pantauan dan kawalan daripada ibu bapa itu. Ya, sebab bila kita tengok kanak-kanak sekarang mungkin dah ramai ada Instagram, TikTok sendiri. Okey, lagi mudah orang nak cari mereka. Lagi mudah orang nak memperdayakan mereka dan sebagainya. Betul. Okey, kemudian adalah satu lagi menyebarkan email dan foto yang tidak sepatutnya. Okey. Kemungkinan dalam hidup ni ada orang pernah membuat silap, menghantar gambar yang tidak sepatutnya kepada lelaki ataupun perempuan sendiri pun ada boleh buat ugutan mengancam untuk menyebarkan video. Itu adalah bully cyber, Fiza. Itu bully cyber. Ya, bully cyber. Okey, seterusnya ni mungkin juga ramai yang tak tahu menggunakan skrin nama orang lain. Contohnya macam mana? Contoh dia Fiza. Saya Putri tapi saya gunakan nama Fiza dan gambar Fiza. Saya buka satu akaun Facebook. Kini saya berlakon lah jadi Fiza kan. Gunakan maklumat saya tapi orangnya lain. Ya, orangnya bukan Hafizah. Okey. Orangnya Putri. Saya dah check orang tu, tiba-tiba nak berjumpa orang lain sebenarnya bukan Hafizah tapi saya. Itu antara bully cyber. Sekarang mungkin ramai tak tahu lagi tentang itu. Jadi boleh kita carilah nama kita ke dekat Facebook tu kan. Kok ada dua tapi bukan kita yang buat akaun. Dan kita boleh report polis ya. Itu sebagai orang kata salah satu jenayah cyber lah. Ya, okey.
antara kesan-kesan mangsa buli cyber ni, mereka boleh menjadi resah. Seperti Menjadi Fiza resah. katakan tadi lah. Okey. Mereka takut nak report polis. Takut nak tampilkan diri, cari Ya. bantuan. Okey. Betul, takut malu, takut mak ayah marah. Okey, seterusnya mereka boleh mengalami tekanan. Daripada resah boleh tertekan sebab dah tak ada siapa nak mengadu. Nak mengadu pada mak ayah, takut dimarahi, takut malu pada keluarga. Tapi sebenarnya kita boleh report polis. Dan kerana semua itu adalah rahsia Fiza. Okey, seterusnya yang paling kita takut adalah boleh sehingga ada yang membunuh diri disebabkan buli cyber. Seperti video yang kita tengok tadi, dia berkenalan-berkenalan je, tiba-tiba dia kena hodoh lah, apalah, begitulah. Kena cyber, kena orang kata kena cacian, kena matian sampai dia tertekan. Bila tertekan dan bila sampai tahap kritikal tekanan tu, dia boleh sampai tidak boleh berfikir dengan waras dan ambil keputusan untuk bunuh diri. Sebab dia tertekan. Sebenarnya itu bukan jalan terakhir. Sekiranya ada sesiapa di luar sana yang mendengar atau keluarga ada mengalami, boleh bawa report polis. Cari bantuan Ya, cari betul. bantuan yang sewajarnya. Bantu mereka sebab kita bukan sahaja nak, orang kata kita bukan sahaja nak bantu mangsa, tapi kita juga nak mengelakkan daripada kanak-kanak ataupun orang yang kita kenal menjadi pemangsa buli cyber. Jadi pemangsa ni juga bahaya sebab dialah pemangsa. Okey, mangsa lah yang akan mengalami trauma, kemurungan dan sebagainya. Betul. Jadi bila ada keluarga atau anak-anak yang buat silap macam tu, kita bantulah, bukan kita Jangan malu terus semua. menghukum. Betul. Okey, seterusnya Fiza. Mesti ada kesan lain kan yang kita rasa bahaya juga seperti buli cyber ni. Okey. Saya nak kongsikan juga kesan buruk yang lain. Antaranya adalah kemahiran menulis dalam kalangan kanak-kanak ni akan semakin merosot. Sebab apa? Sebab mereka dah terlalu lama spend masa kepada bermain gadget kan. Main Facebook, main media sosial lain, lepas tu main game, tengok video. Jadi mereka kurang membuat latihan menulis. Jadi perkara ni dia akan mengurangkan orang kata kemahiran untuk mereka menulis sebab latihan menulis mereka tidak diasah. Sebab tangan sentiasa dengan gadget. Betul. Sebab bukanlah setiap masa belajar menggunakan gadget tu. Main game, kalau dah main game, dah tengok video, memang akan ralik. Kita ralik, kita yang besar pun ralik, apatah lagi budak-budak kalau kita tak kawal dan pantau. Betul. Jadi kesan buruk yang seterusnya saya nak kongsi di sini adalah sukar menumpukan perhatian dalam kelas. Sebab apa? Sebab selalu sangat biasa sangat spend masa yang terlalu lama sehingga larut malam dengan bermain gadget kan, sampai mereka tak tidur. Jadi bila pergi ke sekolah esok mereka mengantuklah. Bila mengantuk tak boleh fokus kepada pembelajaran yang cikgu yang tengah mengajar di depan. Benda ni akan memberi kesanlah kepada prestasi akademik dia. Ya, sebab budak zaman sekarang dengan kebatnya Fiza. Betul. Zaman kita dulu permulaan kebat pun dah kita rasa susah. Kita rasa sakit kepala dah nak fikir apa benda je. Sekarang tengok soalan matematik budak darjah 3 pun kita pening kepala nak jawab Fiza. Kita sendiri yang dewasa yang pernah belajar pun rasa macam tak pernah belajar. Ya, betul. Dengan dunia kebat sekarang, jadi bila tak diberi tumpuan dalam kelas tu sebab main gadget, Betul? risaulah kan. Boleh memberi kesan buruklah kepada akademik dia. Bukan akademik je, kepada institusi pendidikan juga. Betul. Ranking Itu kita jangka masa mungkin. panjang lah kan. Ya, betul. Okey. Dan saya nak kongsikan di sini fakta menarik. Yang ini fakta ni 10 tahun lepas, kadar masa fokus dalam kelas adalah 13 minit. 13 minit Ini dalam kajian ni, ada satu kajian. Okey. 13 minit, 10 tahun lepas. Tapi kini hanya tinggal 4 saat sahaja diorang boleh fokus dalam kelas. Jauh sangat jurang tu Ya, daripada betul. 15 minit Fiza. Daripada 13 minit. 13 minit 13 minit. ke 4 saat. 4 saat. 4 Jadi saat. ini adalah kajian pada tahun 2015 dan ini sangat orang kata membimbangkanlah kita punya orang kata pendidikan kita, sektor pendidikan kita sangat membimbangkan. Itu 2015 tuan-tuan puan-puan, sekarang 2022. Betul. Sebab setiap kadang-kadang ada gadget macam kita share tadi sebabkan PKP. Jadi Saya nak tambah lagi satu kesan buruk. Ini kesan buruk orang kata yang antara kesan buruk yang tahap kritikal lah. Sama macam cyberbully tadi, iaitu ketagihan. Jadi ketagihan dia boleh meliputi banyak perkara, antaranya ketagihan bermain game, ketagihan bermain media sosial, dan apa yang paling menakutkan adalah ketagihan untuk menonton video-video pornografi ataupun video-video yang tidak sepatutnya ditonton oleh kanak-kanak ataupun sesiapa sahajalah sepatutnya. Ya, Jadi betul. bila
orang kata dunia tanpa sempadan kan, macam Puteri kata tadi, jadinya apa sahaja boleh diakses. boleh Klik je, diakses. tinggal klik. Kadang-kadang mungkin terkeluar dekat skrin layar yang kita kira kanak-kanak yang 5 tahun 6 tahun, mereka tak tahu, mereka tengok dan ketagih benda tu. Mereka tak tahu salah. Kalau yang dah besar ni kita tahu benda tu salah. Betul. Jadi ini akan memberi kesan buruklah kepada pembentukan moral sosial kanak-kanak tu sendiri. Dan kesan pada pada masa jangka panjang adalah kesan kepada keluarga, masyarakat dan negara kita nanti. Ya, masyarakat sekeliling juga terlibat. Sebab apa, Fiza? Sekiranya dah ketagih pornografi, mungkin mereka boleh ke arah melakukan perkara yang tidak baik bila mereka besar. Betul. Apabila itu akan ada masalah lah di institusi sosial sekeliling, Fiza. Masalah nakal-nakal tu mungkin biasa saja, tapi bila melibatkan pornografi ni sangat membimbangkan lah. Sangat membimbangkan. Jadi perlu pantauan dan kawalan ibu bapa. Perlu orang kata pantau apa yang anak akses. Main-main gadget tu kan, apa yang diorang buat, apa yang diorang tengok. Betul, sebab sama sekali kita dah ada aplikasi, Fiza, untuk kita check lah anak-anak kita punya telefon ni. Kita tak perlu duduk sebelah dah. Kita cuma cari je kat Google tu aplikasi apa-apa. Daripada pejabat kita dah boleh tengok dah. Anak aku buka apa hari ni, anak aku buka apa hari ni. Kita set up. Jadi bila kita dah tengok, mungkin anak kita pernah terbuka perkara yang tidak baik, kita boleh hide video tu atau sebagainya, sebab setting dekat YouTube tu macam-macam setting kita boleh pilih, Fiza. Betul. Okey, kita dah cakap pasal kelebihan, pasal keburukan. Betul. Tadi kita selit juga pasal bully cyber. Tadi kita selitkan sikit. Kemudian Awal-awal tadi Fiza cakap dia nak bagi tips. Tips penting. Apa Fiza nak kongsi tips dengan ibu bapa? Tips berkenaan apa? Saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan tips-tips untuk memastikan kanak-kanak ni menggunakan gadget dengan selamat. Jadi, yang pertama adalah menetapkan masa kepada kanak-kanak untuk bermain gadget ni berapa lama. Jadi di sini Academic Pediatric Amerika Syarikat ataupun dikenali sebagai AAD, dia menyarankan untuk ibu bapa ni memberi gadget kepada kanak-kanak 1 hingga 2 jam saja, tidak lebih daripada itu. Tak boleh lebih lah, kalau lebih bahayalah. Ya, bahaya. Dia boleh mendatangkan kesan buruk sebab bila kanak-kanak ni dia terbiasa dengan orang kata Gadget. Bukan terbiasa dengan penetapan masa tu, jadi lama kelamaan dia akan disiplin sendirilah. Dia akan membentuk disiplin anak-anak tu. Jadi macam contohlah mama kata sampai pukul 1 je boleh main ni. Jadi ni dah lepas pukul 1 dia akan mama dia boleh sendiri bentuk. pula. Ya, dia sendiri. Tak perlu kita adik handphone tak perlu dah waktu tu. Macam kita disiplinkan dia bangun nak pergi sekolah lah, kerja setiap pukul 7. Mungkin dia akan dah terbangun sendiri pada bulan-bulan akan datang. Betul. Nak pergi sekolah, dah mandi sendiri. Saya setuju dengan pandangan tu, Fiza. Kita perlu hadkan. Sekiranya lebih daripada 4 jam, ada fakta saya baca, lebih daripada 4 jam kanak-kanak boleh terkena obesiti. Bila terlalu lama main gadget tanpa pergerakan fizikal tu boleh menyebabkan obesiti. Jadi ibu bapa di sini dia perlu tegas untuk menetapkan masa tu. Ya, tidak perlu jadi terlalu strict dengan anak-anak. Kita tak boleh mengawal. Kita tak minta untuk ibu bapa tu marah anak-anak apa semua kan. Tak perlu. Cuma kita tegas untuk mengawal mereka menggunakan gadget. Ya, dan untuk mendidik mereka juga sebenarnya, betul, Fiza. untuk mendidik mereka juga. Okey, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah tiada gadget dalam 2 tahun pertama. Sebab apa kat sini? Ada fakta yang mengatakan 3 tahun pertama merupakan masa yang sangat penting untuk pertumbuhan kanak-kanak. Lepas tu, penggunaan gadget ni juga dia boleh melambatkan perkembangan bahasa kanak-kanak yang di bawah 2 tahun. Jadi kanak-kanak yang 2 tahun ke bawah ni, orang kata sangat-sangat digalakkan untuk diberi gadget kepada mereka. Sebab dia boleh memberi kesan kepada orang kata perkembangan pertuturan mereka, percakapan mereka. Sebab di sini ada fakta juga. Saya suka kongsi fakta ni. Kongsi tak apa, kita kongsi ilmu je hari ni. Fakta-fakta ni jangan risau, insya-Allah saya rujukan yang boleh. Rujukan yang betul. Rujukan yang betul. Jadi fakta di sini, bilangan perkataan anak yang berinteraksi dengan ibu bapa dalam 1 jam, mereka boleh dapat 940 patah perkataan. Banyak tu betul-betul kan. Per jam. Jadi manakala kanak-kanak yang tidak berinteraksi dengan ibu bapa mereka, kurang berinteraksi, yang banyak menonton televisyen ataupun banyak bermain gadget, mereka hanya menghasilkan 770 patah
patah perkataan sahaja 1 jam. Begitu banyak juga jurang seperti tak betul. dimasa Banyak menumpukan perhatian dalam kelas tu. Betul. Jadi sebab kanak-kanak ni dia memerlukan perhatian daripada ibu ayah. Mungkinlah mak ayah sekarang yang berkejaya tak ada masa untuk anak-anak Fiza, tapi mungkin boleh curi masa setengah jam pun dah tak apa dengan anak-anak, ajak Balik mereka rumah tu berborak. kan, cuba adakan juga masa dengan anak-anak anda untuk anak-anak anda merasakan yang ibu bapa sentiasa ada bersama dengan mereka. Ambil perhatian, dia rasa ada kasih sayang mak ayah Fiza. Sebab kanak-kanak ni dia macam saya cakap tadi, dia perlu perhatian. Tak kira lah yang umur 5-6 tahun atau yang 18 tahun kategori kanak-kanak tu pun masih memerlukan perhatian mak ayah. Macam kita lah kalau balik universiti pun cari mak ayah dulu. Mana mak? Mana ayah kan? Okey. Okey. Tips yang seterusnya adalah elakkan gadget ketika ramai orang. Jadi kat sini kita nak menggalakkan kanak-kanak ni untuk bersosial, untuk bermain dengan kanak-kanak lain ataupun saudara mara kan. Contoh macam balik kampung. Tapi nampaknya sekarang ni zaman dah berubah. Bila kita balik kampung je kita nampak bukan orang dewasa saja yang memegang gadget, tapi kanak-kanak pun memegang gadget mereka sendiri. Berkumpul sama-sama Fiza, tapi masing-masing menghadap gadget masing-masing Fiza. Macam zaman dulu kita contoh main pondok-pondok kan. Ni cushion ni akan jadi rumah ni, jadi pondok, jadi rumah, main masak-masak contoh dalam rumah kan. Tapi sekarang ni saya yang setahu saya lah, permainan bina-bina rumah ni Minecraft. Minecraft. Sebab adik saya main benda tu. Alaf barulah Minecraft ya. Kita dulu main sofa je Fiza. Jadi galakkan untuk kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran mereka. Kita bagi mereka pandai bersosial tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya sentiasa dengan gadget, nanti di luar berjumpa dengan orang, mereka tidak pandai nak berinteraksi, bersosial. Okey. Dan ini tips yang terakhir. Sebenarnya ada banyak lagi tips. Tapi kita bagi beberapa saja hari ini. Okey. Tips yang terakhir adalah tunjuk contoh tauladan yang baik kepada anak. Ini adalah merupakan tips yang sangat penting lah untuk ibu bapa di sana. Saya tak berniat untuk mengajar ya, tapi kita hanya berkongsi pendapat, cadangan kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana untuk menggunakan tips-tips ini kepada anak-anak supaya kita dapat memastikan kanak-kanak ni, anak-anak kita, adik-adik kita menggunakan gadget dengan selamat. Kita tak paksa untuk ikut tips kita sebab kita tahu masing-masing ada cara mendidik masing-masing. Kita menghormati itu Fiza. Jadi ibu bapa perlu menjadi contoh sebab kita faham kanak-kanak ni dia mesti akan menjadikan ibu bapa mereka sebagai orang kata idol. Idol, contoh yang terbaik. Sebab diorang akan mempelajari daripada ibu bapa dulu. Betul? Contohlah kita marah anak-anak kita main telefon, sedangkan kita masa tu telefon di tangan. Tidak boleh sebenarnya. Nanti dia pula cakap, mama main boleh pula. Mama main boleh pula, adik main tak boleh. Mana Acik? Kedua je lah kita kat sana. Kalau boleh elakkanlah memegang handphone ketika anda sedang bersama dengan keluarga. Kalau tengah apa orang kata tengah makan kan. Makan sama-sama. Tumpu kan macam tu kan, makan sama. Jangan makan betul handphone. Jadi anak-anak dia akan tengok benda tu. Ya, kalau nak menonton pun mungkin boleh buka TV, boleh tonton sama-sama. Betul. Adakan masa dengan keluarga anda. Ya, buat hari Minggu bawa dia keluar. Ni cuti ni Fiza esok 3 hari. Mungkin boleh bawa anak-anak keluar, tinggalkan gadget di rumah. Kita buat aktiviti lah. Bagi mereka tak bosan kalau tak ada aktiviti, itu mereka minta gadget Fiza. Itu yang macam nak gadget lah, nak handphone lah, nak tengok video lah, apa semua. Sebab mereka sendiri tak ada aktiviti, mereka bosan. Jadi ibu bapa di luar sana, macam Puteri kata tadi, gunakan masa 3 hari. Esok lepas tu Sabtu Ahad untuk bersama-sama dengan anak-anak anda. Pergi pantai pun dah tak apa. Kalau kat rumah pun dah boleh buat aktiviti, beli dam ular ke. Bagi mereka ada orang kata aktiviti fizikal. Tidak memegang gadget sahaja kan. Jadi kita dah bercakap soal kelebihan, keburukan gadget dan kita dah bagi sedikitlah tips untuk memastikan anak-anak anda menggunakan gadget dengan baik. Jadi saya rasa kita dah di penghujung slide ni. Okey, jadi dah hujung-hujung ni kita nak share sikitlah tentang perkhidmatan yang pihak LPPKN ada Fiza. Betul. Okey, kita nak perkenalkan sedikit je lah secara rawak lah kita kata. Okey, LPPKN kita ada secara klinikal iaitu melalui Klinik Nur Sejahtera. Okey, Klinik Nur Sejahtera ni dia lebih kepada program mengenai perancang keluarga. Seterusnya kita
kita ada juga unit kaunseling. Unit kaunseling pun ada? Ya, lebih kepada kaunseling berkenaan keluarga. Ada juga berkenaan dengan remaja, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengok Facebook ni, Cafe Teen Kuantan. Kalau nak berkaitan dengan remaja, kita boleh rujuk lebih lanjut dekat situ, Fiza. Betul. Okey, seterusnya kita ada modul-modul juga di bawah unit penerangan, Fiza. Penerangan. Oh, penerangan. Okey. Unit penerangan banyak modul. Okey, antaranya adalah modul smart belanja. Kalau kita sebut smart belanja, Fiza fikir kat apa? Belanja ni of course dia akan main dengan duit. Kewangan kan, Fiza. Okey, so modul ni adalah untuk memperkenalkan pengurusan kewangan yang baik dalam keluarga. Seterusnya kita ada modul parenting at work. Kita kata tadi mak ayah berkejaya sekarang. Jadi okey, modul ni dia nak bolehlah mengajar ibu bapa tentang kemahiran dan teknik untuk mengimbangi antara keluarga dan kerjaya. Ni bagus ni. Ni bagus untuk mak ayah. Betul. Okey, ni mak ayah. Bukan mak ayah je kita ada. Kita ada juga datuk nenek untuk datuk nenek. Itu modul ke ibu bapa datuk nenek. Okey, modul ni adalah untuk memperkenalkan transformasi konsep dan peranan datuk nenek alaf baru. Okey, seterusnya kita ada peka, Fiza. Apa peka, Fiza? Modul apa peka tu? ni merupakan orang kata satu modul ataupun kursus pendidikan keselamatan keluarga dan anak. Okey, dia dah tekankan keselamatan kat situ. Okey, jadi objektifnya mestilah berkaitan dengan keselamatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu adalah fokus utamanya adalah untuk memastikan aspek keselamatan anak-anak sentiasa diberi perhatian. Diberi perhatian, kita tengok anak-anak tu macam itulah. Okey, seterusnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran keselamatan keluarga serta kawalan ibu bapa terhadap alam cyber, Fiza. Okey, tadi kita cakap pasal bully cyber, ni alam cyber pula, Fiza. Okey, kita nak cakap satulah nanti pada 21 hari September kita akan ada satu program di bawah khusus peka. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di skrin layar masing-masing yang bertajuk Dunia Cyber, Selamat atau tidak? Okey, pada hari Rabu ni tuan-tuan dan puan-puan boleh daftarlah dan boleh hubungi 09 517-3391. Boleh berhubung dengan Encik Wan Azmin. Okey, kalau tengok pada yuran tu, Fiza, RM35, Fiza. Sebenarnya harga yuran yang sebenar RM70. Dah dapat diskaun rupanya. Ya, 50% kerajaan bagi diskaun. Jadi saya rasa rugilah kalau tuan-tuan perempuan tak join kita punya kursus ni sebab tak lama, Fiza, kursus ni. Jadi RM35 insya-Allah lah berbaloi dengan apa yang perkongsian yang mungkin akan ada pada waktu itu. Jadi anda boleh scan ataupun daftar melalui scan QR code tu. Dekat Facebook LPPKN Negeri Pahang kita ada juga post, Fiza. Kalau terlepas live ni boleh pergi ke situ semula, Fiza. Betul. Okey, kita apa yang menarik kita nak bagi ni kalau siapa yang join ni, Fiza? Hadiah menanti kepada 20 orang 20 peserta yang awal mendaftar. Okey, kita ada isi gel juga disediakan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita ada cabutan bertuah kepada orang-orang yang bertuah. Jadi tunggu apa lagi, cepat-cepat daftar sebab kita terhad lah, penyertaan kita terhad. Betul. Kalau nak hadiah, nak cabutan bertuah, boleh join. Kita gali ilmu lagi berkaitan dengan dunia cyber sebab dunia cyber ni sangat luas. Betul, sangat luas. Kata, macam tadi kan, tanpa sempadan. Jadi luas lah. Jadi kita boleh belajar, Fiza, macam-macam. Jadi apa-apa sahaja maklumat lanjut yang ingin anda tahu berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh LPPKN, anda boleh layari portal rasmi LPPKN www.lppkn.gov.my. Okey, Fiza. Okey, seterusnya kita nak ucapkanlah juga ribuan terima kasih kepada pihak LPPKN Negeri Pahang sebab sudi bagi kita peluang hari ini untuk bersama dalam sesi live ni kongsi ilmu, kongsi pandangan, kongsi pendapat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pendapat boleh juga komen kat situ. Okay, seterusnya, Fiza, sebelum kita mengundur diri, Fiza, kita nak ucapkan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi join kita hari ini. Betul. Dan lagi sekali kita nak katakan dengan rendah hati, dengan rendah diri kita nak kata kita bukan berniat untuk mengajar, tapi kita hanya kongsi pandangan dan cadangan lah yang boleh tuan-tuan perempuan apply kepada anak-anak. Betul. Sebenarnya dekat internet macam-macam lagi kita boleh cari tips dan sebagainya, atau macam kita ikuti kursus-kursus yang ada di LPPKN atau di tempat lain juga. Betul. Okay, jadi kami juga ingin memohon maaf lah andai ada tersilap bicara, tersalah kata atau berlainan pendapat di antara kita yang join live hari ini. Okey, jadi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.